kalaulah Fatimah kalaulah digantikan apa yang kamu minta kepada aku ni, digantikan dengan zikir subhanallah 33 kali, subhanallah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, maka itu lebih baik berbanding apa yang kamu minta kepada aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekali lagi hadis mengenai dengan Usamah bin Zaid, mengenai dia minta pengampunan kepada Nabi untuk gugurkan hukuman hudud. Maka Nabi SAW menyatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah, adakah kamu nak menggugurkan hukuman hudud Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi bangun, Nabi berkhutbah, Nabi kata, innama ahlakal ladina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh. Hanya saja binasalah orang sebelum daripada kamu bila mana orang yang kasta tinggi, orang yang berkabilah tinggi ini, mereka mencuri, maka mereka gugurkan hukuman hudud. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Bila mana orang yang lemah di kalangan kamu mencuri, maka mereka akan melaksanakan, akan mendirikan hukuman hudud. Wa aimullah, demi Allah, law anna Fatimah bint Muhammad, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, maka Nabi kata laqata'tu yadaha, aku sendiri akan memotong tangannya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian daripada petunjuk Nabi SAW bersama dengan sahabat-sahabat pada waktu kesusahan, waktu diuji, maka Nabi akan mengucapkan takziah kepada sahabat. Nabi akan memberi motivate kepada sahabat-sahabat Nabi. Fakana yush'iru bi alamihim. Nabi SAW merasakan apa yang mereka rasa. Wa yaj'alu lahum min mihnihim manhan. Nabi berikan kepada mereka satu pemberian, dan daripada kesedihan mereka Nabi beri motivasi kepada mereka sehingga mereka gembira, dan daripada kesakitan yang mereka alami Nabi beri satu pengharapan yang besar kepada mereka. Inilah yang kita nak mengambil contoh daripada Nabi SAW, bagaimana Nabi memberi motivasi kepada sahabat, merasakan sendiri kesedihan seperti mana sahabat-sahabat Nabi rasa. Nabi join sekali nak meringankan rasa keperitan ataupun kepahitan yang mereka rasai. Berbeza dengan kita bantu tapi kita tak rasa, kadang-kadang kesedihan, tak tumpang sedih sekali bersama dengan mereka. Kita lihat daripada beberapa gambaran, di antaranya daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Anas kata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Khandaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar satu kali ke Khandaq, peperangan Khandaq. Fa idza al-muhajirun wal ansar yahfiruna fi ghudah baridah. Orang muhajirin, orang ansar, mereka korek parit. Peperangan Khandaq ni terkenal dengan mereka buat satu parit. Parit ini sebenarnya satu cetusan aja daripada Salman Al-Farisi, bukan daripada strategi peperangan orang Arab. Salman Al-Farisi yang syorkan untuk digali parit supaya orang-orang kafir tak dapat melompat masuk ke kamp kita. Orang Ansar, orang Muhajirin, mereka korek parit pada waktu pagi yang begitu sejuk. Falamma ra'a ma bihim minan nasab wal ju'. Apabila Nabi melihat mereka ini sangat letih dan juga berasa kelaparan, maka Nabi pun bernasyid. Nabi bersyair, Allahumma innal 'aisha 'aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Faqalu mujibin lahu nahnu alladhi bay'u Muhammadan 'ala al-jihad ma baqaina abadan. Wahai Allah, sesungguhnya kehidupan ini kehidupan sebenar adalah kehidupan akhirat. Maka wahai Allah, ampunlah dosa-dosa orang Muhajirin, orang Ansar. Maka mereka jawab, mereka kata, kami adalah orang yang berbaiat dengan Muhammad untuk berjihad. Ma baqaina abadan. Kami tidak akan tinggalkan Muhammad selama-lamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini antara kata-kata Nabi lah. Kata-kata Nabi ketika mana dalam peperangan Khandaq. Kemudian kita lihat
di antara perkongsian Nabi bersama dengan sahabat-sahabat, apa yang sahabat berasai, kemiskinan, kelaparan, kepapaan, Nabi tumpang sekali bersama dengan mereka. Wa idza arsala ahadun ilaihim bi sadaqatin, apabila dihantar seseorang kepadanya untuk memberi sedekah, ja'alaha fil fuqara min ashabi wa in uhdiyat ilaihi hadiyah asaba minha wa asyrakahum fiha. Kita lihat satu hadis bagaimana daripada Jubair bin Mut'im. Dia menyatakan annahu bainama yasiru huwa ma'a Rasulillah, ketika mana dia berjalan bersama Nabi SAW, dan bersama dengan dia pada ketika itu, bersama dengan Nabi juga satu rombongan di kalangan manusia, muqfilatan min Hunain, telah pulang daripada peperangan Hunain. Fa'allaqahu an-nas yas'alunahu hatta ittarruhu ila samurah faqatifat ridaahu fawaqafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala a'tuni ridai law kana li 'adadu hadhihi al-'udah ni'aman laqasamtuhu bainakum. Pulang daripada peperangan Hunain, sahabat-sahabat berjumpa Nabi. Sahabat-sahabat kata kat Nabi apa? Mereka desak Nabi sehingga tersentap ridak Nabi, terjatuh ridak Nabi. Maka Nabi kata a'tuni ridai, bagi balik ridak aku ini. Nabi kata law kana li 'adadu hadhihi al-'udah, kalaulah aku ni mempunyai harta ini sebanyak pokok-pokok yang ada di sini, ranting-ranting pokok yang ada di sini, aku akan laqasamtuhu bainakum, akan bedak sesama kamu, aku tak simpan. Thumma la tajiduni bakhilan wala kadzuban wala jabbanan, kamu akan dapati aku bukan seorang yang bakhil, bukan seorang pendusta, bukan seorang pengecut, aku akan bagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nak tengok bagaimana muamalat Nabi, walaupun Nabi sebagai pemimpin, sampai di satu pokok yang ada duri sikit lah, Nabi berhenti di situ sampai ridak Nabi jatuh. Mereka desak Nabi, tekan Nabi, berilah kepada kami harta rampasan peperangan. Nabi kata kalau ada aku akan bagi, kalau ada aku akan bagi. Nabi SAW, daripada Anas, masuk ila Rasulullah, tak pernah diminta kepada Nabi alal Islam syai'an illa atah, sesuatu dalam Islam ni melainkan Nabi akan bagi. Seorang lelaki datang jumpa Nabi, fa'atahu ghanaman baina jabalain, Nabi berikan kepada dia satu kambing antara dua bukit. Bukan satu kambing, satu lembah kambing Nabi bagi dia. Antara dua bukit ada satu lembah kambing Nabi bagi kat dia. Faraja'a ila qaumih, dia pulang kepada kaum dia. Dia bagi tahu apa? Ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, peluklah agama Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah, sesungguhnya Muhammad telah memberi satu pemberian yang tidak takut kefakiran. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari menunjukkan Nabi tak kedekut, dia akan bagi apa yang dia ada. Safwan bin Umayyah, dia bagi tahu tak ada seorang lelaki yang paling aku benci melainkan Muhammad. Di atas dunia ini Nabi Muhammad beri kepada aku, sentiasa beri sehinggalah dalam hati aku ni tidak ada seorang lelaki yang paling aku kasih di dunia ini melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi, ketika mana dia datang ke Madinah, dia bawa satu hidangan makanan, dan di atas hidangan tersebut adanya rutab. Rutab ni kurma, kita panggil kurma apa? Kurma basah, kurma muda. Kurma muda. Fa wada'aha baina yadayhi, diletakkan hidangan tersebut di hadapan Nabi. Maka Nabi SAW menyatakan, ma hadha ya Salman, apa ini Salman? Maka Salman kata, sadaqatun alaiki wa ala ashabik, ini adalah sedekah untuk kamu wahai Muhammad dan juga untuk sahabat-sahabat kamu. Apa jawapan Nabi? Irfa'ha, angkat balik makanan ini. Fa inna la na'kul as-sadaqah, kami tak makan harta sedekah. Maka Salman angkat, dan dibawa datang satu lagi makanan, diletak depan Nabi.
Maka Nabi tanya, "Ma hadza ya Salman?" Ni apa dia wahai Salman? Maka Salman kata, "Hadiyatan lak." Ini hadiah untuk kamu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabat, "Ubusutu, hamparkan safrah, hamparkan tikar ataupun lapik untuk kita makan bersama-sama." Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini menunjukkan iaitu Nabi akan dalam masalah halal dan haram, Nabi akan agak terperinci sikitlah. Kalau benda ini halal, Nabi akan makan. Kalau benda ini haram, Nabi tak makan. Sebab Nabi tak makan harta sedekah. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu menceritakan mengenai dengan kesan muamalat yang baik ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan apa, in kana ar-rajul la yuslim ma yuridu illa dunya. Seorang lelaki masuk Islam, dia tak nak apa melainkan nak dunia je. Sebab dia tahu minta apa pun Nabi akan dapat. Jadi dia masuk Islam bukan nak kerana sayangkan Islam, kerana nakkan dunia ni. Fama yuslim hatta yakuna al-Islam ahabbu ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha. Dan dia tak masuk Islam sehinggalah Islam ini lebih dicintai kepadanya berbanding dengan dunia dan juga isi yang ada dalam dunia ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan sebenarnya Islam ataupun tidak seseorang itu bergantung kepada keadaan sekeliling dia sebenarnya. Kalau keadaan sekeliling dia, jiran-jiran yang baik, sahabat-sahabat yang baik yang dapat pimpin dia, walaupun niat dia salah. Contoh masuk Islam untuk berkahwin, tak nak pun Islam sebab kena masuk Islam baru kahwin. Tapi tak apa, masuklah Islam kemudian kahwin. Walaupun bukan disayangkan Islam kerana nak berkahwin, tapi benda tersebut kita boleh ubah, kita boleh pimpin sampai sehinggalah Islam ini berada di hati dia, bukan semata-mata untuk perkahwinan. Abu Zar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau senda bersama dengan sahabat-sahabat Nabi. Bukanlah Nabi ni serius sepanjang hari Nabi serius, tidak. Tapi ada ketikanya Nabi bergurau senda. Cuma Nabi bergurau senda la yaqulu illa haqqan. Nabi bergurau bukan bergurau tipu, bukan bergurau dusta, tapi bergurau Nabi itu bergurau benar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menyatakan, inni la aqulu illa haqqan. Sesungguhnya aku menyatakan hanya perkara yang benar sahaja. Sebahagian di kalangan sahabat Nabi, mereka berkata, fa innaka tuda'ibuna ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kamu ni bergurau senda dengan kami ni wahai Rasulullah. Maka Nabi kata, inni la aqulu illa haqqan. Aku bergurau juga, tapi aku bergurau perkara yang benar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Seperti mana Nabi bergurau lah, orang tua tak masuk syurga. Memang tak masuk syurga. Sebab apa? Yang masuk syurga semua orang muda je. Bila orang tua pun masuk syurga kena jadi muda. Orang yang kanak-kanak pun bila masuk syurga, dia akan jadi muda balik. Dia jadi muda, yang umur 33 tahun. Itulah umur ahli syurga. Jadi memang orang tua tak masuk syurga. Macam mana dia mati umur 100 tahun ke 90 tahun, dia masuk syurga tetap 33 tahun. Antara gambaran gurauan Nabi SAW bersama sahabat Nabi, Nabi melihat Suhaib Ar-Rumi, orang Rom. Wa huwa ya'kulu tamran, dia sedang makan tamar. Wa bi'ainihi ramadun, dan dia ni pada mata dia sakit, dia sakit mata tapi makan tamar. Nabi bergurau dengan dia, ataqulu tamra wa bika ramad, kamu makan kurma sedangkan kamu sakit mata. Faqala Suhaib kata, innama aqulu ala syaqqis sahih laisa bihi ramad. Aku makan menggunakan anggotaku yang sihat. Bukan aku gunakan mata untuk makan. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi senyum. Nabi senyum menandakan Nabi bergurau senda dengan dia. Makna orang kalau kita bila orang tegur kita macam tu, sakit mata pun makan kurma, maksudnya sakit mata tak boleh makan kurma ke? Mungkin ada pantang larang ke? Jadi jawapan Suhaib ini, dia pun bergurau senda dengan Nabi juga. Dia menyatakan, aku makan menggunakan anggota yang sihat, mulut. Aku tak makan guna mata. Sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bergurau dengan Nabi kerana mereka tahu berapa tawaduk, rendah dirinya Nabi, betapa mulianya akhlak Nabi ketika bergaul bersama mereka.
Auf bin Malik al-Ashja'i, dia kata, ataitu Rasulullah, aku pernah sekali datang berjumpa dengan Nabi SAW dalam peperangan Tabuk. Wa huwa fi qubbatin min adam. Pada ketika itu Nabi berada dalam satu kemah daripada kulit. Kemah daripada kulit. Maka Auf bin Malik al-Ashja'i pergi ke kemah Nabi ini dalam peperangan Tabuk. Dia beri salam. Wa qala Nabi SAW, maka Nabi jawab salam. Nabi kata, udkhul, masuklah. Siapa beri salam tu masuklah. Faqultu, maka aku kata, akulli ya Rasulullah, aku nak masuk semua badan ke masuk sebahagian je? Maka Nabi kata, kulluk fadakhaltu, maka Nabi kata masuk semua sekali. Maka aku pun masuk semua. Maksudnya masuk tu dia nak gurau senda dengan Nabi lah. Nak masuk tu masuk sebahagian ke apa? Masuk tengok muka je ke, ataupun masuk tangan je ke, nak gurau dengan Nabi. Nabi kata masuk semua sekali. Maknanya tuan punya badan masuk dalam kemah aku. Hadis ini riwayat daripada Abu Daud. Nabi SAW bergurau juga, tetapi Nabi tak menyakiti hati manusia yang ada sekeliling, dan orang tak terasa dengan Nabi. Orang suka dengan Nabi, dan Nabi tidak berdusta dalam bergurau, dan juga Nabi menjaga perasaan manusia. Dalam kita bergurau senda ini, kita perlu tahu, ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang bukan jenis bergurau. Dia jenis serius. Maka kita cakap dengan serius dengan dia, sebab kita nak meraihkan dia. Ada yang jenis bergurau, ada yang lebih-lebihan bergurau. Saya ada menikahkan orang ni, satu pasangan, ayah dia terlampau banyak gurau. Ayah dia terlampau banyak gurau. Kita cakap sikit, dia balas balik, dia gurau. Dia banyak gurau. Tapi lepas habis majlis nikah, kita kata suruh wali berucap sikit lah, ada ucapan apa. Tak nak pula dia. Dia tak nak berucap. Dia kata tak ada, saya tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa untuk berucap. Tapi tadi banyak pula cakap dia sebelum kita bagi mikrofon dekat dia. Mana ada sebahagian manusia ni dia boleh gurau, tapi gurau bukan secara formal. Gurau macam tu. Tapi bila kita bagi mikrofon dia, untuk wali berikan sikit ucapan lah, dapat menantu baru, berikan sikit ucapan kepada muslimat yang hadir, ucap terima kasih. Dia tak boleh ucap, tapi sebelum tu dia boleh cakap, dia boleh gurau macam tu. Nabi SAW tidak merendahkan seseorang, tidak menghina seseorang, tidak mencaci seseorang di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Kita lihat daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang lelaki pada zaman Nabi SAW, nama dia Abdullah, tapi dia digelar sebagai Himar. Dia adalah nama Abdullah, elok dah, hamba Allah, tapi gelaran yang diberikan adalah gelaran dia Himar, iaitu keldai. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mensukakan Nabi, menyebabkan Nabi gelak ketawa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jalladahu fi syarab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali Nabi sebat dia rotan dia kerana minum arak. Minum arak ni kena sebat. Sebab dia dosa besar. Dia hudud juga. Hudud ni bukan mencuri je, bukan berzina je. Minum arak pun kena sebat juga. Sama ada 40 atau 80 kali, mengikut beberapa pendapat di kalangan ulama-ulama mazhab. Nabi rotan dia sama ada 40 atau 80 kali. Fa'utiya bihi yawman fa'umira bihi fajalada. Maka dia minum sekali lagi, maka bawa datang kepada Nabi, maka Nabi suruh sahabat untuk sebat dia. Seorang lelaki di kalangan kaum dia datang, dia kata apa? Allahumma il'anhu, wahai Allah, laknatlah orang ini. Ma aktsara ma yu'ta bi, berapa banyak kali dia nak minum arak. Maka apa jawapan Nabi? Nabi SAW menyatakan, la tal'anuh, jangan kamu laknat orang ini. Fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui lelaki ini melainkan dia seorang lelaki yang cintakan Allah dan juga cintakan Rasul. Cuma dia mungkin tak boleh tinggal minuman keras ni. Jadi jangan laknat dia. Sebab untuk manusia ni, kita tahu ada benda yang dia tak boleh tinggal. Ada benda dia tak boleh tinggal. Cuma benda yang tak boleh tinggal ni dia kena sembunyikan lah. Dia ada azam untuk tinggalkan secara perlahan-lahan. Kemudian kalau boleh, jangan dizahirkan perbuatan tak baik. Macam orang yang merokok, ketagihan rokok tak boleh tinggal, janganlah isap rokok depan-depan.
depan-depan orang. Isap rokok sembunyi-sembunyi kalau dia tak mampu untuk menghilangkan ketagihan tersebut. Tapi dia seorang yang baik, sembahyang, puasa sunat, semua buat. Cuma benda tu dia tak boleh nak tinggal. Nak buat macam mana? Tapi ada azam lah untuk tinggal secara perlahan-lahan. Nabi tak bagi laknat dia. Cuma laknat ni ada beberapa peristiwa Nabi laknat. Seperti mana berlaku dalam peperangan Bi'ru Ma'unah. Peperangan Bi'ru Ma'unah ni mereka minta kepada Nabi apa? 70 orang qari, sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran, hantar kepada kami lah untuk ajar kepada kami Quran, supaya kami pandailah Quran. Bukan sekadar Quran, bolehlah ajar kepada kami agama, supaya kami pandai agama, dapat amal agama dengan baik. Nabi pun hantarlah 70 orang. Sebab mereka kata mereka nak belajar agama. Bila Nabi hantar 70 orang, mereka buat khianat, mereka tipu, mereka bunuh 70 orang tu. Nabi cukup marah, Nabi cukup kesal dan marah. Nabi mendoakan laknat, doakan kecelakaan untuk kabilah. Ada beberapa kabilah yang Nabi sebut dalam kunut, dalam kunut semayang. Diriwayatkan Nabi baca kunut nazilah selama sebulan. Kita baca kunut nazilah juga, tapi hari Jumaat je. Sebab tu 5 waktu kita baca, untuk orang-orang saudara-saudara kita di Palestin. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin, Allahumma alaika bil yahudil Allahumma alaika bil yahudil alaika bil yahudil mu'tadin. Laknat mereka ni, mereka merampas harta rakyat Palestin, mereka berlaku zalim kepada rakyat Palestin. Kemudian doa kepada rakyat Palestin sendiri, Allahumma awi musyarradihim, wahai Allah, di kalangan mereka ada tempat tinggal, beri tempat tinggal kepada mereka. Wa at'im ja'i'ihim, di kalangan mereka ada yang tidak makan tak minum, maka kamu beri makan kepada mereka. Wa amin khaifihim, di kalangan mereka ada yang dalam keadaan takut, berilah keamanan kepada mereka. Warudda ghaibihim, di kalangan mereka ada yang hilang, maka kamu kembalikan, bagi mereka muncul kembali. Di kalangan mereka ada hilang dalam runtuhan dan sebagainya. Kemudian doa, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin, wahai Allah, bantulah sahabat-sahabat kami yang ditindas di Palestin. Itu doa 5 waktu kita buat. Cuma sebahagian imam ini, ada beberapa masjid saya pergi, dia baca doa kunut juga, kunut nazilah. Kunut nazilah dia baca, kunut nazilah ni macam biasalah, dia macam doa kunut subuh juga, sama, cuma ditambah doa dia untuk keselamatan rakyat Palestin yang ditimpa musibah, kecelakaan. Doakan untuk orang-orang Yahudi, ditambah sikit lah, tapi doa sama juga. Kunut nazilah ni sunat baca kuat. Kunut subuh pun sunat baca kuat juga. Tapi ada satu masjid sembahyang Jumaat 2 kali saya pergi, imam yang berlainan, dia baca doa kunut nazilah Jumaat, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, sampai waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Diam. Dia diam apa? Suruh makmum baca perlahan, dia pun baca perlahan. Sampailah wa barik lana fi ma atait. Sampai mana? Sampailah tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai situ dia belan, kemudian dia kuat balik, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Dia sambung kuat pula. Sebenarnya kunut nazilah sunat baca kuat semua sekali. Semua kunut baca kuat. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar kunut nazilah saja kuat, kunut subuh pun baca kuat. Kunut subuh ni baca kuat daripada awal, Allahumma hdina fi man hadait. Kadang-kadang sebahagian surah-surah kecil lah, dia kadang-kadang imam bukan imam dia pun, imam luar, kadang-kadang siapa yang boleh jadi imam, dia panjang, Allahumma hdina fi man hadait. Ha tu pendek. Allahumma hdina fi man hadait. Bila baca doa kunut daripada awal sehingga ke akhir, imam baca kuat, sunat. Cuma dalam kitab-kitab fiqh memang sebut disunatkan baca kuat doa kunut. Cuma pahaman masyarakat Melayu kita ni, dia faham dalam kitab-kitab fiqh menyatakan disunatkan baca kuat doa kunut. Jadi doa kunut tu sampai mana? Doa kunut tu sampai waqina bi rahmatika syarra ma qadait
fa innaka taqdi, perlahan, sebab itu bukan doa kunut. Itu adalah pujian kepada Allah. Sebenarnya maksud doa kunut di situ adalah doa kunut keseluruhannya. Kita tak panggil pagi tadi baca imam baca doa kunut dan pujian, tak. Kita tak kata itu, kita kata imam baca tak doa kunut pagi tadi. Maksudnya doa kunut tu apa, daripada awal sampai akhir. Daripada Allahumma hdina fi man hadait sampailah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu maksud doa kunut. Semua sampai ke orang Melayu kita, doa kunut sunat baca kuat bagi imam. Doa kunut saja. Doa kunut dipecah dua. Doa kunut baca kuat, yang pujian baca perlahan. Sebenarnya doa kunut semua tu dipanggil doa kunut. Doa kunut tu apa, daripada awal sampai ke akhir. Cuma dalam pecahan doa kunut dia ada dua. Satu berbentuk doa, satu berbentuk pujian. Doa kunut yang terafdal yang diajarkan oleh Sayyidina Hasan, cucu Nabi. Dia ajar Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait sampai ke akhir. Itu doa kunut yang terafdal. Doa kunut yang pendek adalah gabungan daripada doa dan juga pujian. Allahumma ghfirli ya ghafur. Allahumma ghfirli, wahai Allah ampunkan dosaku, doa. Ya ghafur adalah pujian. Allahumma arhamni ya rahim. Allahumma arhamni, wahai Allah kasihani aku, doa. Pujian ya rahim. Itu doa kunut juga. Doa kunut pendek. Doa kunut baca apa-apa pun boleh. Ayat Quran pun boleh baca doa kunut. Ayat Quran. Kerana Quran banyak doa, Rabbana itu semua doa. Kita lihat bagaimana Nabi SAW bergurau bersama dengan sahabat. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu kana yajtani siwakan minal araq. Dia satu kali dia nak pergi petik, dia nak pergi ambil kayu siwak daripada pokok arak. Siwak ni kayu yang terbaik, dipanggil sebagai kayu arak. Arak dalam bahasa Melayu kita sebut apa? Arak lah, A-R-A-K, arak. Tapi dalam Arabnya ra tu arak. Arak tu satu jenis kayu yang terbaik lah untuk bersugi siwak. Azan insya-Allah. Okey.
quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ati sayyidina Muhammadan wasilatan wa fadhilatan wa syafa'atan wa ta'ala wa ba'su maqaman mahmudan tuqliqul mi'ad rabbi syrah. Kita sambung sikit je lagi daripada Ibnu Mas'ud. Dia memetik, dia mengambil satu kayu siwak daripada pokok arak. Dia mengambil siwak daripada kayu arak. Wa kana daqiqus saqain. Ibnu Mas'ud ini betis dia halus. Kecil ingat betis dia, halus. Faja'ala tarih takfa'uhu, maka angin datang tiup, terbuka dia punya betis, nampak kecil, halus sangat. Maka sahabat-sahabat Nabi tu yang melihat pada ketika tu, mereka ketawa sebab kecil sangat betis dia. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat, mimma tadhakun, kamu ketawa sebab apa ni? Mereka kata, ya Nabi Allah, min diqqati saqai, kecil sangat betis dia ni. Maka Nabi kata, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah, lahuma asqal fil mizan min Uhud, iaitu dua betis yang halus yang kamu lihat ini, kalau ditimbang di satu timbangan, lebih berat berbanding bukit Uhud. Nak bagi tahu, mereka ketawa kerana kakinya kecil, tapi Nabi ubah mindset mereka. Mereka Nabi kata apa, itu bukan sebarang kecil. Sebenarnya nak ditimbang di akhirat nanti dengan bukit Uhud, kaki yang halus tadi lebih berat. Nabi SAW ada beberapa ketika Nabi puji sahabat-sahabat untuk menzahirkan kelebihan yang ada pada diri mereka dan juga untuk meninggikan mereka, tapi jangan lebih-lebih dalam puji ini. Daripada Anas bin Malik, Nabi SAW menyatakan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, umatku yang paling pengasih terhadap umatku adalah Abu Bakar. Abu Bakar ni seorang yang pengasih, wa asyadduhum fi amrillah, orang yang paling keras dalam urusan-urusan Allah adalah Sayyidina Umar, dia agak tegas. Wa asdaquhum hayaan Utsman, orang yang paling malu di kalangan sahabat aku adalah Utsman. Wa aqra'uhum li kitabillah, yang qari, yang paling baik bacaannya pada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah Ubay bin Ka'ab. Sebab tu Sayyidina Umar zaman dia melantik Ubay bin Ka'ab menjadi imam salat tarawih. Wa afraduhum Zaid bin Thabit, orang yang paling alim, luas pengetahuannya dalam ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Wa a'lamuhum bil halal wal haram, orang yang paling alim dari sudut halal haram ini, hukum hakam adalah Muaz bin Jabal. Ala wa inna likulli ummatin aminan, ketahuilah setiap umat itu ada orang yang amanah. Wa inna amina hadhil ummah, orang yang amanah bagi umat aku ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini Nabi terangkan satu-satu kelebihan sahabat-sahabat Nabi. Tapi di sana jangan dilupakan, ada beberapa hadis. Saya bacakan satu hadis saja daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia mendengar Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata di atas mimbar. Sayyidina Umar kata apa? Sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tatruni, jangan lebih-lebih dalam memuji aku, kama atrat an-nasara ibnu Maryam, jangan berlebih-lebih memuji aku seperti mana orang Nasrani memuji anak Maryam, iaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sampai mereka angkat Isa sebagai Tuhan. Fa innama ana abduh, hanya saja aku ini adalah hamba Allah Ta'ala. Faqulu abdullah wa rasuluh, maka kamu katakanlah, aku ini adalah hamba Allah, aku adalah Rasul Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi dalam muamalat bersama dengan sahabat-sahabat ini,
Ada benda perlu dipuji, ada benda perlu ditegur mengikut situasi dan keadaan, dan mengikut orang tadi. Ada orang yang boleh ditegur secara terbuka, ada orang tak boleh tegur secara terbuka. Ada orang boleh bergurau keras, ada orang bergurau kasar, ada orang tak boleh bergurau langsung. Ada orang boleh bercakap kasar dengan dia, ada orang tak boleh bercakap kasar, kena cakap lemah lembut je dengan dia. Jadi ini semua pelbagai ragam fi'il manusia yang kita akan jumpa dalam surau kita, bersama rakan office kita, ataupun jiran tetangga kita, kita akan jumpa macam-macam manusia. Maka jagalah hati insan yang bersama dengan kita, kerana dengan asbab pergaulan kita, dengan asbab percakapan kita, kemungkinan dia lebih menjadi seorang insan yang lebih baik, dan juga insan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai dengan perkataan kita, daripada dia orang yang dekat dengan masjid selalu datang masjid, tak nak datang masjid lah. Jangan dengan sebab gurauan kita, percakapan kita, sampai dia tak datanglah sini, melainkan sembahyang Jumaat saja. Kita tak nak macam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memberi pengajaran dan juga akhlak yang terbaik untuk diri kita mengikut contoh Nabi SAW. Kita sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.